kerajaan disyorkan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sementara bagi mengekang ledakan jangkitan COVID-19. Ini kerana ada yang berpendapat sekiranya tidak dikawal, kemungkinan besar negara akan menyaksikan peningkatan kemasukan ke hospital dan unit rawatan rapi ICU. Dan apa pula kata pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Syazwani. Ya, Prof. Melihat kepada cadangan itu, sesuaikah perkara itu dilaksanakan? Apa pendapat Prof? Begini, baik saya mulakan kalau kita lihat ya dari perspektif kawalan risiko keselamatan dan kesihatan ya serta merujuk kepada data-data penularan jangkitan semasa ya. Apa yang boleh saya katakan pihak kerajaan dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan secara kritikalnya perlu membuat satu keputusan yang segera dan tepat berhubung dengan PKP ini. Secara peribadi, saya menyokong penuh mana-mana usaha untuk melaksanakan kembali PKP ini. Mungkin tak secara penuh atau menyeluruh seperti sebelum ini, sebelum PKP 1.0, PKP 1.2 dan sebagainya, tetapi seperti mana yang Syazwani kongsikan tadi, terdapat syur untuk melaksanakan PKP sementara dan berstrata ya, atau PKP bersasar sebelum ini. Saya pernah menyuarakan untuk kita melaksanakan atau mencadangkan untuk melaksanakan PKP bersasar pada awal Februari yang lalu. Yeah. Dan saya rasa inilah masa yang sangat relevan untuk kita teruskan cadangan yang telah disyorkan ini. Syazwani. Ya, Prof, kerajaan juga sudah menyatakan pendirian untuk tidak akan melaksanakan PKP. Tapi kita masih lihat ada lagi pelaksanaan PKPD. Adakah itu sebenarnya tidak memadai, Prof? Begini, saya suka untuk kita berkongsi di sini ya, berkenaan dengan satu prinsip ya, iaitu prinsip yang sering saya gunakan semasa membicarakan apa jua pengurusan risiko, terutamanya pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan, agar kita semua lebih faham dengan kepentingan cadangan untuk mengadakan PKP semula ini. Setiap risiko itu dia ada dua faktor utama, kebarangkalian, probability, dan keterukan, severity. Kebarangkalian ini ditentukan oleh kekerapan pendedahan dan kebolehjangkitan. Manakala keterukan pula ditentukan oleh kategori gejala dan kelompok yang terkesan. Dan kalau kita lihat serta kaitkan dengan situasi semasa pada hari ini, Syazwani, tahap keterukan atau severity telah kita berjaya kawal dengan program vaksinasi komuniti, walaupun masih ada kelompok-kelompok terkesan yang sebelum ini mencapai peratus vaksinasi, gagal mencapai peratus vaksinasi yang ditetapkan. Ini kita dapat lihat dengan nyata ya melalui penurunan kadar atau peratusan penyakit harian mengikut kategori dan kalau kita lihat kita telah berjaya mencapai 99.5%, hanya 0.5% saja yang berada dalam kategori 3 hingga 5. Ini salah satu perkara yang saya rasa sangat positif, iaitu kita berjaya mengawal severity atau keterukan. Yang merisaukan kita pada masa sekarang ini dan berdasarkan kepada data statistik yang telah kita kongsikan setiap hari di dalam media-media massa dan sebagainya menunjukkan lonjakan penularan kes harian kita. Dan purata jangkitan kes harian ini kita dapat kenal pasti sehingga 2,000 kes sehari. Dan ini adalah sesuatu yang tidak baik Syazwani.